Okey, seterusnya pelajar terakhir untuk malam ni, adik Nusrah Hazwani binti Ismail. Beliau akan membaca dan terjemahkan seluruhnya satu muka surat, muka surat 14, ayat yang ke-89 hingga 93. Falyatafaddal mashkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pengasih. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan manakala telah datang akan mereka oleh sebuah kitab daripada Betul, bagus. Daripada sisi Allah yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Dan telah adalah mereka daripada dahulu mereka minta kemenangan atas orang-orang yang telah ingkar oleh mereka. Maka manakala telah datang akan mereka akan apa yang fa'il tu. Akan mereka dah akan dah. Boleh tak ada? Telah datang akan mereka oleh apa yang telah kenal oleh mereka, telah ingkar oleh mereka dengannya. Maka kutukan Allah atas orang-orang yang ingkar. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghya an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Bisa. Sangat buruk apa yang telah menjual oleh mereka dengannya. Ishtarau asalnya telah membeli oleh mereka. Bila ada huruf jar sebelah dia, ishtarau berubah menjadi telah menjual oleh mereka. Okey. Ishtarau telah menjual oleh mereka dengannya akan diri-diri mereka bahawa mereka ingkar dengan apa yang telah menurunkan oleh Allah kerana dengki, bahawa ia menurunkan oleh Allah daripada kurniaannya atas orang yang ia kehendaki daripada hamba-hambanya. Maka telah kembali oleh mereka dengan kemukaan atas kemukaan, dan bagi orang-orang yang ingkar ada azab yang menghinakan. Bagus. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Wal falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Dan apabila telah dikatakan akan ia bagi mereka, berimanlah oleh kamu dengan apa yang telah menurunkan oleh Allah. Telah berkata oleh mereka kami beriman dengan apa yang telah diturunkan akan ia atas kami. Dan mereka ingkar dengan apa yang di sebaliknya. Walhal dia adalah yang benar, berkeadaan yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Katakanlah oleh engkau, maka kerana apa kamu bunuh akan nabi-nabi Allah daripada dahulu, jika telah adalah kamu orang-orang yang beriman. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat summa ittakhaztumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan demi sesungguhnya telah datang akan kamu oleh Musa dengan beberapa keterangan. Kemudian telah mengambil kamu akan anak lembu. Fa'il telah mengambil oleh kamu. Jangan lupa oleh itu merujuk pada fa'il. Kemudian telah mengambil oleh kamu akan anak lembu daripada sesudahnya. Walhal kamu adalah orang-orang yang aniaya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ajla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika telah mengambil oleh kami akan perjanjian kamu dan telah mengangkat oleh kami atas kamu akan bukit Tur. Ambillah oleh kamu apa yang telah mendatangkan oleh kami akan kamu dengan kuat, dan dengarlah oleh kamu. Telah berkata oleh mereka
telah dengarlah oleh kami telah mendengar oleh kami dan telah dahaka oleh kami dan telah diminumkan akan mereka di dalam hati-hati mereka akan anak lembu dengan sebab kekufuran mereka. Katakanlah oleh engkau amat buruk apa yang ia perintahkan akan kamu dengannya oleh iman kamu jika telah adalah kamu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Ikhwatal iman, azani Allahu ayyakum. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita terus dapat bersiaran, terus dapat bersama dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk kita sama-sama menjunjung Al-Quran, menjadikan Quran bukan hanya sekadar bacaan di bibir, tapi kita cuba memahaminya dan mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh generasi terbaik, generasi para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mereka memahami Al-Quran, memahami hadis langsung daripada Rasulullah SAW, dan mereka memahami Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Mereka memahaminya dengan bahasa Arab. Maka pantas sekali untuk kita, sangat wajar untuk kita mengetahui bukan hanya sekadar membaca, tapi cuba memahami dalam bahasa Arab supaya pemahaman kita pemahaman yang dekat dengan kehendak bahasa Arab itu sendiri dan yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagaimana Rasulullah SAW contohkan kepada para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hadirin berbahagia, alhamdulillah. Kita juga mohon agar Allah limpahkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hinggalah ke hari pembalasan. Baik, pagi ini agak berbeza sedikit. Saya bersiaran di kampung saya. Ada orang panggil kampung Teluk Rimba. Ini kawasan sawah ni bukan kawasan kampung saya. Kampung Parit Putat Sungai Rambai. Ini kawasan kampung Parit Penghulu. Tapi jaraknya sekitar dalam 2 atau 3 kilometer. Apapun, saya nak tanya khabar dulu. Apa khabar semua? Teman-teman yang berada di utara, Perlis, Kedah, di Penang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sabah, Sarawak. Apa khabar semua? Yang ada di luar Malaysia, di Thailand, Vietnam, Kemboja, daripada Medan, daripada Jakarta dan daripada Brunei. Apa khabar semua? Semoga anda sihat. Semoga anda seronok hari ini
Dan saya pun sebenarnya seronok, cuma waktu yang saya nak setkan tu agak lari sikit kerana jarak daripada rumah nak ke sawah ni agak, nak kata jauh tak jauh juga, tapi bergegas jugalah. Sementara mak pun nak ikut, nak tengok, isteri pun nak ikut juga. Alhamdulillah, nak tengok sawah. Mak dah lama tak tengok sawah kan, so nak tengok je sawah. Alhamdulillah. Pagi ni saya nak belanja suasana dulu. Sebelum kita belajar, kita tengok dulu suasana. Saya nak tukar kamera dulu. Okay. Sebelum tu saya nak tanya suara macam mana? Okey, gambar okey. Putrajaya clear. Jom Maladi kat Putrajaya. Masya-Allah, jauh makan angin. Rentas negeri. Masya-Allah. Harap semua okey. Saya jawab salam dulu pada yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tunjukkan mana lokasi cantik. Ya. Ini sawah padi. Yang belum lagi masih lagi santan. Dalam dia belum jadi padi lagi, masih santan lagi. Padi-padi yang belum kuning. Ada yang bahagian tengah tu ada yang dah mula mencelah kuning. Ini sekitar sawah. Di hujung nampak tu gambar tu. Bangunan tu itulah sekolah agama saya. Sekolah rendah, sekolah agama rakyat. Tempat saya belajar masa usia 9 tahun. Di Melaka hanya ada 3 kelas je. Darjah 1, 2 dan 3 untuk sekolah agama. Masuk darjah 4 baru layak masuk darjah 1 untuk sekolah agama. Darjah 5, darjah 2 bagi sekolah agama. Darjah 6, sekolah rendah. Darjah 3, sekolah agama. Saya masuk darjah 2, berhenti darjah 3. Darjah 1 tak sempat masuk darjah 5. Itulah pun sebab kawan ajak masuk. Kami keluarga petani. Inilah. Dengar bunyi burung berkicau-kicau. Begitulah. Okey. Ini sekeliling tempat. Sebelah kanan saya bentang luas. Ini pokok kelapa yang arwah ayah saya sendiri yang tanam. Dulu kecil je. Sekarang ni dah besar, dah tinggi dan buah kelapa bertaburan jatuh. Tapi ada orang yang tolong pungut, masukkan letak dalam pondok ni. Simpan. Nanti ada masa nanti adik saya ambil kelapa-kelapa tu semua untuk buat kuih. Orang Melaka dia memang kena ada santan. Terutamanya arwah bapa saya. Tak ada makanan yang tak ada santan dalam masakan. Jadi mak saya memang dah sebati dengan kelapa. Ini sekeliling. Baik. Ini pondok. Tempat saya akan duduk ni. Cuma mungkin gambar tak berapa clear tadi. Sebab balikkan cahaya daripada sebelah luar. Mungkin saya nak bersiaran sebelah luar sikit supaya cahaya tak terlalu terpantul. Pantulan cahaya tadi tak berapa jelas. Inilah rupa sawah yang kalau ada arwah dulu bersih semua ni. Keliling semua bersih, insya-Allah. Ini tali air yang dulu tak banyak pokok teratai, sekarang ni banyak pokok teratai. Dulu banyak lumut, sekarang teratai banyak. Jembatan ni kami gotong royong dulu, yang jembatan yang asalnya dah roboh. Kami ada beradik gotong royong kemarin untuk buat agar mudah nak melintas. Gunakan batang kelapa dan batang pinang. Ya. Inilah sikit sebanyak perkongsian yang saya dapat kongsikan untuk hari ini. Yang penting kelas kita hari ini nak buat. Okey. Saya nak buat lokasi dalam. Cahaya dia tak berapa cantik. Kita buat kat luar ni. Kalau dah panas nanti kita masuk dalam.
Okey. Pantulan cahaya tu nampak tak berapa jelas lah. Tak jelas tak? Dia balikkan cahaya. Kita buatlah apa yang kita termampu hari ni. Yang penting kelas akan dapat diteruskan. Kita cuba. Alright, bolehlah. Daripada tak ada. Bismillah. Terang sikit okey lah. Bolehlah. Dari tak ada. Bismillah. Alhamdulillah. Hadirin berbahagia. Baik, sekarang ada 62 ramai tu. Baik, kita terus kepada pelajaran kita hari ini. Kita sambung terjemahan ayat yang ke 86. 89, sorry. 89. Baik. Kita ulang sikit dulu ayat yang lepas supaya tak terlupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina ishtaru al-hayata ad-dunya bil akhirah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang telah membeli oleh mereka akan kehidupan dunia dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azab. Maka tidak ia diringankan dari mereka akan siksa. Walahum yunsarun, dan tidak mereka ditolong. Okey, alhamdulillah. Bagi siapa yang tak jelas boleh buka Quran masing-masing. Okey. Seterusnya wa atayna Isa ibn Maryam. Okey, sorry. Walaqad atayna Musa al-kitab walaqad atayna Musa al-kitab, satu jumlah. Dan demi sesungguhnya telah mendatangkan oleh kami akan Musa akan kitab, wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan telah mengiringkan oleh kami daripada sesudahnya dengan rasul-rasul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan telah mendatangkan oleh kami akan Isa, iaitu anak Maryam, akan beberapa keterangan. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan telah meneguhkan oleh kami akan dia dengan ruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, maka adakah tiap-tiap kali telah datang akan kamu oleh seorang rasul dengan apa yang tidak ia ingini oleh diri-diri kamu, istakbartum, telah sombong oleh kamu. Fa fariqan kadzabtum, maka akan satu puak telah mendustakan oleh kamu. Wa fariqan taqtulun, dan akan satu puak kamu bunuh. Wa qalu qulubuna ghulf, dan telah berkata oleh mereka, hati-hati kami ada tutupan. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan sebaliknya telah melaknat akan mereka oleh Allah dengan sebab kekufuran mereka.
faqalilan ma yu'minun, maka amat sedikit apa yang mereka imani. Telah pun kita bincang, sekarang kita masuk kepada ayat 89. Baik. Saya tak potong. Walamma, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma, dan manakala. Lamma adatu syarti. Lamma adalah kata syarat, dan tapi kata syarat yang tidak bekerja, dia satu kumpulan dengan iza, lau, laula, lauma, kullama, lamma, amma. Dia satu kumpulan. Satu grup. Yang kumpulan adatu syarti, kerja dia, kata-kata syarat ni, isim syarat atau huruf syarat, kerja dia mesti ada dua jumlah. Mesti ada dua ayat yang mengiringi selepas adatu syarti. Jumlah pertama kita namakan jumlah syarat, dan jumlah kedua kita namakan jumlah jawab syarat. Tanpa ada dua jumlah, maka ayat ini tak sempurna. Dia kena ada dua jumlah. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Ini walamma, dan manakala. Lama ada dua makna, okey? Satu, kalau lama ya kita terjemahkan manakala. Satu lagi lama, huruf jazam, kalau duduk dia di pangkal fi'il mudhari'. Anda ingat Ustaz macam mana huruf jazam, huruf nasab, tak apa nanti dulu. Yang penting anda ingat makna lama dia. Lama ni ada dua makna. Satu makna dia manakala. Satu lagi makna dia belum lagi. Macam mana nak beza Ustaz? Manakala dengan belum lagi. Manakala biasa awal ayat, senang. Tapi belum lagi ni hanya duduk di pangkal di awal fi'il mudhari' sahaja. Lama belum lagi kita terjemahkan, lama belum lagi ada syarat dia. Dengan syarat lama ni duduknya di awal, di pangkal, di sebelah depan fi'il mudhari'. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qabl. Walamma ya'ti fi'il mudhari'. Lama lepas lama diikuti dengan fi'il mudhari'. Lama tu kita terjemahkan belum lagi. Huruf ni kita namakan huruf jazam. Lama ni huruf jazam. Dia bekerja merubah fi'il mudhari' kepada hukum majzum. InsyaAllah hukum rafa', nasab, jazam bagi fi'il mudhari', rafa', nasab, jar bagi isim tu insyaAllah kita akan selesaikan bila masuk juzuk kedua nanti, okey? Sabar dulu, tak apa. Faham dulu mana aman lama manakala di sini. Kalau sebelah fi'il mudhari', lama artikan belum lagi. Walamma ja'ahum. Sebelah fi'il madhi. Jumlah fi'il ni ja'a, bermula daripada ja'a. Telah datang fi'il madhi. Oleh ia, dhamir mustatir jawazan. Biasa kalau ada fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang dalam dia ada dhamir mustatir jawazan, bermakna kalau dalam Quran lah banyak kan jumpa ada fa'il zahir. Ada fa'il zahir. Okay. Tengok siapa yang datang. Macam mana nak kenal fa'il zahir? Khusus pada isim mufrad dan jamak taksir saja, dan jamak muannas salim, tiga isim ni tanda dia baris dhammah di hujung. Khusus bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim, tanda fa'il zahir baris dhammah di hujung. Bila terjemah jangan lupa tambah oleh. Bila terjemah jangan lupa tambah oleh. Okey. Itu kalau fa'il zahir dalam bentuk isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tapi kalau isim jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah, tanda dia dengan huruf waw. Tanda dia dengan huruf waw. Contoh dia, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah menang al-mu'minuna, oleh orang-orang yang beriman. Itu isim isim jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Asmaul khamsah, isim yang lima, okey? Tanda dengan huruf. Contohnya, qala Abu Bakr. Abu Bakr telah berkata, Abu Bakr, oleh Abu Bakar. Okey, satu. So, kalau isim jamak muzakkar salim dengan asmaul khamsah. Kalau isim musanna dengan huruf alif. Qala rajulani, telah berkata oleh dua orang lelaki. Rajulani, alif nun di hujung. Huruf alif ada tanda dengan harakat, ada tanda dengan huruf. Harakat hanya tiga jenis isim saja yang tanda berubah dengan harakat ni. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ini dengan harakat. Apa itu harakat? Dengan baris.
Baris fathah, baris dhammah, baris kasrah itu kita panggil harakat. Okey. Jadi untuk menjadi fa'il zahir bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim dengan baris dhammah. Kita tengok ada isim baris dhammah tak? Ada isim yang baris dhammah tak? Ada. Kitabun. Walamma ja'ahum kitabun. Itu kitabun tu fa'il zahir. Jauhnya tak apa. Sebab ada dhamir sebelah dia tu. Kalau dhamir yang menjadi maf'ul bih, duduk dia mesti di sebelah fi'il. Tak kira fi'il madhi atau fi'il mudhari' atau fi'il amar. Kalau maf'ul bih dalam bentuk dhamir, dia mesti duduk di sebelah fi'il. Ja'a telah datang, hum akan mereka. Itu maf'ul bih. Maf'ul bih sebagaimana fa'il ada bentuk zahir, ada bentuk dhamir. Maf'ul bih pun begitu juga. Ada yang bentuk zahir, ada yang bentuk dhamir. Kalau bentuk dhamir, maf'ul bih duduk di sebelah fi'il. Dia duduk melekat dengan fi'il. Sebab itu saya kata dulu, awal-awal kelas kita, bila ada dhamir sebelah fi'il saja, tambahkan pada terjemahan bagi dhamir tersebut. Kerana kedudukan dhamir itu, dia berperanan sebagai maf'ul bih. Dia peranan dia sebagai maf'ul bih. Inilah bahasa Arab. Senang, dia ada sistem dia, kita ikut dari sistem dia. Cuma saya tekankan anda, tambahan-tambahan tu nak selaraskan sistem supaya anda faham. Tambahkan. Itu kata kunci untuk maf'ul bih. Dan manakala telah datang akan mereka kitabun, ini fa'il zahir. Oleh sebuah kitab. Oleh sebuah kitab. Kitabun, sebuah kitab. Ada murakab jari, ada murakab idhafi. Murakab jari ini dia menerangkan, dia mengaitkan tentang kitabun. Min indillah, daripada sisi Allah. Ada satu istilah saya belum perkenalkan. Kalau dalam istilah Arab kita gunakan muta'alliqani. Bila ada jar, majrur atau zaraf, kita istilahkan muta'alliqani. Dua yang tertakluk, dia terkait, terhubung kepada kitabun. Muta'alliqani, dia muta'alliq, dua murakab jari ni dia tertakluk kepada kitabun. Okay. Manakala telah datang akan mereka oleh sebuah kitab. Kitab yang macam mana? Kitab yang datang daripada sisi Allah. Macam mana sifat kitab tu? Musaddiqun. Musaddiqun ini sifat bagi kitabun. Jauhnya Ustaz, biasa sebelah-sebelah. Kadang-kadang ni ada. Bila ada murakab jari ni, kadang dia mencelah kat tengah-tengah. Kadang-kadang yang kita panggil murakab jari ni, dia mencelah tengah-tengah kitabun. Sepatutnya kitabun musaddiqun. Kitab yang membenarkan, kitab yang menyetujui, membenarkan lima ma'hum, bagi apa yang bersama mereka. Jadi kitabun musaddiqun itu murakab tausifi. Murakab tausifi. Sampai situ. Sampai ma'hum, satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Dan manakala telah datang akan mereka oleh sebuah kitab daripada sisi Allah yang membenarkan li bagi huruf jar, ma apa yang isim mausul, mesti ada silah mausul. Mesti ada silah mausul. Mana silah mausul dia? Silah mausul dalam 3 bentuk. Boleh bentuk jumlah fi'liyah, boleh dalam bentuk jumlah ismiyah, boleh dalam bentuk syibh jumlah. Sekarang tolong respon, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibh jumlah. Tolong jawab sekarang ni. Mana silah mausul dia? 10 saat dari sekarang. Mana silah mausul? Ada 70 penonton sekarang. InsyaAllah ramai. 5 ma'hum, bagi apa yang bersama mereka. Ma'hum. Ini dia punya silah mausul dia. Syibih jumlah, Masya Allah. Ya, ma'hum syibih jumlah. Ahsanti Syarina Azrin, Masya Allah. Maklum. Ma'hum ya. Ya, Puan Zarina Hamzah. Hafizah Yahya, betul. Syibih jumlah. Ajar Rozi Ahman, betul. Syibih jumlah.
Ini kita namakan syibih jumlah, boleh murakab jari, boleh zaraf. Ma'ahum, zaraf dan mudhaf ilaih. Yang dikatakan syibih jumlah adalah zaraf dan mudhaf ilaih ataupun jar wa majrur. Ini istilah yang kita guna pakai jar majrur ni, jangan abaikan. Kena ambil kira, ini pelajaran, ini istilah yang tua, istilah yang sangat sangat matang dah istilah tu. Jar wa majrur, zaraf dan mudhaf ilaih. Jadi anda semua kena faham istilah, jangan pegang satu taksub pada murakab jari dan lain tak nak dengar, tak mau. Kena ambil kira. Syibhul jumlah. Ya, Ustazah Esah, betul. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ustaz Tirmizi baru masuk. Baik. Betul. Itu ma'hum syibih jumlah. Wa kanu min qablu, dan huruf ataf, kanu adalah mereka, telah adalah mereka, boleh adalah mereka juga. Ini kanu, fi'il yang tak sempurna. Berarti jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Walaupun kanu fi'il, jumlah dia fi'il naqis, fi'il yang tak sempurna. Berarti mubtada' dah berubah jadi isim kana. Isim kana dia waw jamaah tu. Mereka ho masalahnya mubtada', dia dah bertukar jadi isim kana, maka dia menjadi waw jamaah. Dia masuk dalam kanu. Adalah mereka min qablu, daripada dahulu. Soalan, tolong jawab. Ini soalan yang sama, soalan bocor. Tolong jawab soalan saya. Kenapa tak nak min qabli? Sedangkan min sama huruf jar. Qablu ke qabli pun kalimat dia sama, dahulu, sebelum, betul juga. Kenapa dulu kita pernah jumpa min qabli? Sekarang ni tak ada min qabli, min qablu. Min juga huruf jar. Dulu pun min juga. Tapi dulu kenapa boleh qabli, boleh dari bawah, boleh kasrah? Kenapa ni tak ni kasrah? Min qablu. Tolong jawab. Saya nak jawapan. Walaupun ni soalan bocor, dah tanya, pernah tanya, tapi tanya juga. Nak bagi yang belum ingat lagi, kena ingat. Tolong jawab 10 saat dari sekarang. Ada 70 orang ni. Okey. Min qablu. Ke mana ni jawapan ni? Tak keluar-keluar ni. Baru jual pada Hajar Baziah Hamid. Baru sampai ma'hum tadi, syibih jumlah. Kenapa tak nak min qabli? Kenapa min qablu? Min huruf jar kan merubah. Sebab isim kana, ya ke? Lain? Zaraf masa, zaraf zaman, ya ke? Min qablu, ya ke? Tapi dulu zaraf zaman juga. Min qablu, boleh min qabli. Kenapa? Lepas tu huruf jar mesti bagi bawah. Khabar kana, ya ke? Khabar kana nasab. Khabar kana, ya ke? Lagi? Ada lagi? Kata keterangan masa musanna. Musanna, ya ke? Oh, ya ke? Zaraf zaman. Betul, zaraf zaman. Min qabli tu pun zaraf zaman juga. Tapi kenapa boleh bari kasrah? Soalan saya, kenapa dia tak nak bari kasrah? Kenapa min qablu? Soalan saya. Betul. Qablu, qabla, qabli. Qablu, qabla, qabli. Dia zaraf. Pasti tersekat-sekat lah Ustaz. Mungkin coverage sana sini memang 4G. Masya Allah. Itu yang saya cenderung nak buat sini. Yes, Masya Allah. Ahsanti Syarina. Sebab dia tak jadi mudhaf. Kalau qabla, dia jadi mudhaf, dia kena baris kasrah. Min qablika, min qablihim, min qablina. Timpusan, boy. Cikgu Hafizah. Ini panjang ni, huraian ni. Saya baru jumpa hari ni ni. Menerangkan masa tempoh yang sangat lama. Oh, ya ke? Wah, ni kena menuntut ni. Saya baru dengar ni. Ilmu baru ni. Baik. Yang saya tahu setakat ni, qabla zaraf, bila dia jadi mudhaf, dia boleh berubah baris kasrah. Dia boleh berubah baris kasrah.
Ya. Hajah Fatimah Harun. Qablu dia mabni. Bila dia tak jadi mudhaf saja mabni. Kalau dia jadi mudhaf dia mu'rab. Dia ni fleksibel. Ada ketika dia mabni, ada ketika dia mu'rab. Bila dia tak jadi mudhaf, min qablu dia kena mabni ala dhammi. Kalau tak jadi mudhaf. Kalau dia jadi mudhaf, dia mu'rab. Kasrah zahirah, balik kasrah. Okey. Kalau dia jadi mudhaf, ya, min qablika, min qablina, min qablihim, dia boleh baris bawah, dia boleh berubah kasrah. Kalau tidak, dia kena baris dhammah saja. Kalau tak jadi mudhaf, mabni ala dhammi. Ustaz ni sebab mudhaf, mabni apa ni ustaz? Nanti sabar. Kita tak terangkan rasa susah hati pula. Nak kena terangkan jugalah. Nanti saya ambil satu masa nanti terangkan jugalah. Ya ke nak ke? Ke nanti dulu? Kita settle ni dululah. Kita selesaikan dulu. Okey. Min qablu. Jumlah baru. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Satu jumlah. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka minta kemenangan. Semalam banyak perbincangan ni. Ada tetamu. Tak apa deh. Demo ada tetamu. Okey. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Satu jumlah faedah. Mereka minta kemenangan. Yastaftihuna. Fa fi'il dia huruf fa. Ain fi'il dia huruf ta. Lam fi'il dia huruf ha. Itu huruf asal dia. Fataha. Kalau sulasi mujarad, 3 huruf kita terjemahkan fathah tu selalu telah buka. Telah buka oleh ia. Fathah juga kadang-kadang kita terjemahkan telah menerangkan oleh ia. Fathah juga telah menang oleh ia. Ada 3 makna setakat yang kita temui. Hajah Siti Mazmin nak terangkan apa tentang mabni mu'rab. Saya perlukan masa sikit lagi. Saya siapkan nota dulu, baru saya terangkan. Yang contoh-contoh insya-Allah nanti boleh kita terangkan. Untuk hari ini saya tak boleh terangkan tentang mabni mu'rab. Nanti saya terangkan, saya syok sendiri, saya tak mau. Saya syok sendiri seorang-seorang, lepas tu anda pun tak faham. Tapi kalau ada bantuan nota, mudah-mudahan dia meringankan beban untuk nak menghadamkannya. InsyaAllah. Hajah Siti Mazmin, sabar dulu. InsyaAllah, saya ambil masa dulu. Penting kita ceritakan tentang yastaftihuna, mereka minta kemenangan. Macam mana ni boleh tak pandai-pandai tambah minta ni Ustaz? Biasanya, bila fi'il 6 huruf. Fi'il ni wazan dia 6 huruf. Ada tambahan alif, sin, ta. Hamzah wasal di pangkalnya. Kalau fi'il madhi ada hamzah wasal. Alif, sin, ta. Okey. Biasa pada terjemahan kita tambah minta pada terjemahan. Setakat ni yang telah kita jumpa dalam surah Fatihah. Nasta'inu, kami minta tolong. Fi'il madhi dia ista'ana, ada alif sin ta. Ista'ana. Kita pernah jumpa kalimah istasqa tentang kisah Nabi Musa. Wa istasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika telah minta air. Istasqa, kata dasarnya sin qaf ya, tambah alif sin ta. Kita bila terjemah tak kena tambah minta. Untuk fi'il madhi tetap sebut telah dulu, telah minta air oleh ia. Istasqa. Kita biasa jumpa kalimat istighfar. Istighfar, fi'il madhi istaghfara, telah minta ampun oleh ia. Istaghfara, telah minta ampun oleh ia. Dan kita juga selalu sebut solat sunat istisqa. Apa itu solat sunat istisqa? Tolong jawab. Tolong bagi komen sekejap. Apa makna solat sunat istisqa? Ada 73 orang ni. Kita kalau pergi haji, pengalaman saya 2 kali musim haji pergi, 2 kali yang ada solat istisqa di Masjidil Haram. Selepas seminggu solat istisqa, Masya Allah, luar biasa. Solat sunat minta hujan, Ustazah Hisa. Ya, minta hujan ya. Itu terjemahan kita. Minta hujan. Satu, betul ke?
minta hujan. Razali Harun, minta hujan. Ya. Minta hujan. Masya Allah. Sebenarnya bukan minta hujan, minta air. Wa istasqa Musa, baru saja saya sebut tadi. Istasqa, apa makna istasqa? Telah minta air oleh Musa. Hujan tu salah satu daripada sumber air. Kadang tak semestinya hujan tu datang, air tu sumber dari hujan saja. Kadang daripada punca bumi, mata air daripada bumi. Dan itu kita artikan pada terjemahan wa istasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika telah minta air oleh Musa. Minta air. Kata dasar sin qafiyah, mengairi. Minum air, mengairi, beri minum. Air. Kata dasar. Minta pilihan. Ruhaizat minta pilihan lain-lain. Bukan, minta hujan atau minta air. Wa istasqa. Bila ada yang penting, moral dia saya nak beritahu, ada alif sinta pada terjemahan kebanyakan kita tambah minta pada terjemahan, tambahkan minta. Alif sinta, betul. Tapi ada juga yang tak tambah minta. Sebelum kita jumpa satu. Aba wastakbara. Aba telah enggan oleh ia. Wa dan istakbara. Ada alif sinta juga. Kata dasar kaf baro. Kalau sulasi mujarrad, kabura, telah besar oleh ia. Tapi kalau 6 huruf, tambah alif sinta jadi istakbara. Kita tak terjemahkan telah minta besar oleh ia. Telah sombong oleh ia. Tak ada tambah minta pun. Itu saya kata, kebanyakannya bila ada tambahan alif sinta, berarti telah minta. Tambah minta untuk fi'il madhi, tambah telah lah. Fi'il mudhari', ia minta ke, mereka minta ke. Kebanyakannya. Tapi ada ketiga tak juga. Macam istakbara. Kita artikan telah sombong ia. Tapi dari sudut bahasa, sebenarnya iblis minta besar. Dia minta dia dibesarkan. Halaqtahu min tin wa halaqtani min nar. Kau jadikan dia daripada tanah, aku daripada api. Nampak bantahan daripada iblis. Okey. Ala kulli hal, inilah terjemahan yang kita mampu berikan. Kebanyakan bila ada tambahan alif sinta, tambah minta. Okey. Yastaftihuna, mereka minta. Tambah. Mereka minta kemenangan. Ini fi'il dan fa'il. Fa'il berdhamir. Mana fa'il dia? Waw jamaah. Fa'il dia waw jamaah. Kebanyakan fa'il dalam bentuk dhamir ataupun fa'il mudmar. Fa'il mudmar, murakab tausif itu. Fa'il mudmar maksudnya bermakna fa'il dalam bentuk dhamir. Okey. Kebanyakan yang menjadi fa'il dalam jumlah fi'liyah yang kita jumpa dalam Quran adalah dalam bentuk dhamir atau fa'il mudmar. Fa'il yang didhamirkan. Itu kalau terjemah harfiah dia. Fa'il yang didhamirkan. Okey. Lebih 80% fa'il yang di dalam Quran dalam bentuk dhamir. Yang bentuk zahir, bila fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum, yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan saja, maka barulah ada fa'il zahir. Okey. Kalau tak ada ciri ni, fa'il dia dhamir lah. Dhamir yang menjadi fa'il dia. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Fi'il dah ada yastaftihuna, fa'il dia waw jamaah dhamir, 'alal ladzina murakab jari, atas orang-orang yang murakab jari. Orang-orang yang macam mana? Isim mausul, mesti ada silah mausul. Kafaru, silah mausul dia. Jumlah fi'lah, telah ingkar fi'il oleh mereka fa'il. Full stop. Dan itu dalam terjemah perkata yang kita jumpa dalam terjemahan kitab-kitab Quran, sama ada Indonesia atau Malaysia, kita artikan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Banyakkan kita jumpa. Tapi dalam sistem saya kena pecahkan. Bukan sistem saya, sistem yang saya belajar, yang saya praktikan. Itu sistem harfiah. Alladzina kena terjemahkan orang-orang yang. Kenapa? Sebab dia isim mausul. Kafaru kena terjemahkan orang telah ingkar oleh mereka. Kenapa? Sebab dia fi'il madhi dan fa'il. Jumlah fi'iliyah tu. Kalau kita artikan orang-orang yang kafir, tak ada beza lah dengan kafiruna atau kafirina. Itu pun orang-orang yang ingkar juga. Apa beza alladzina kafaru dengan kafiruna? Kalau pelajar kita tanya, kita nak jawab macam mana?
Apa yang anda nak jawab kalau pelajar anda tanya? Nanti anda alasankan, tak apa, bahasa Arab ni memang tinggi sikit, susah. Anda semua akan memomokkan kepada pelajar anda bahawa bahasa Arab ni susah, menakutkan, sehingga orang gerun nak belajar Quran. Susah, orang takut dengan Quran, sehingga orang jauh dengan Quran, dan akhirnya Quran jadi kebanggaan saja. Generasi akan datang, ya, Quran ni, nenek saya dulu pandai baca Quran. Nenek saya dulu memang pandai terjemah Quran, dia pandai Arab. Sekarang ni kita simpan Quran tu jadi satu azimat dia. Lambang kemegahan, lambang kalau ada buat rawatannya, nak buat letak atas, dan jadi tangkal pula. Satu hari ni nanti dia akan jadi tangkal pula nanti. Ustaz, tiba-tiba suara tak keluar. Suara saya okey ke? Semua? Saya cakap seorang-seorang ke ni? Ada 68 ni. Okey. Saya harap okey. Mungkin kawasan Kunakudin mungkin coverage tak berapa jelas. Tempat saya 4G memang Masya Allah full. Suara okey. Orang Kota Kinabalu kata okey. Mungkin itulah ada yang tak kena. Tak apalah, kita cuba ulang siaran nanti pada rakaman nanti. Penang clear. Okey. KL clear. Okey. Ya, ada kadang-kadang tempat-tempat yang tak ada terganggu. Audio bagus, alhamdulillah. Okey. Ceras okey. Insya-Allah. Okey. Tak apa. Kita tengok mana yang tak jalan, cuba buka rakaman ni. Alhamdulillah. Baik, kembali pada perbincangan saya tadi. Alladzina kafaru, saya tetap artikan orang-orang yang telah ingkar oleh mereka. Susah Ustaz, kita nak fahamkan orang Ustaz. Orang-orang kafir sudahlah Ustaz. Ya, kalau nak faham, bagi faham tak apa. Tapi kalau nak belajar bahasa, nak belajar tentang bahasa Arab, inilah yang saya anjurkan. Ini pilihan saya. Saya kena pisahkan. Alladzina, orang-orang yang. Kenapa? Sebab dia isim mausul. Kenapa sebab tambah orang-orang? Sebab dia jamak. Kalau mufrad, allazi, yang saja. Orang-orang tu bukan hanya sekadar untuk menyedapkan, untuk menunjukkan dia jamak. Putrajaya visual kadang-kadang tersekat. Audio cun. Masya Allah. Ganu okey. Malak dah. Baik. Okey sangat. Alhamdulillah. Baik, saya teruskan. Falamma, maka lamma awal ayat. Ada tu syarti. Mesti ada dua jumlah. Tengok. Ja'ahum ma'arafu. Full stop. Satu jumlah. Apa ni Ustaz? Ya. Fi'il madhi. Ja'a. Telah datang. Jumlah faedah. Oleh ia ada dhamir mustatir jawazan. Bila ada fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan, biasanya akan ada fa'il zahir. Ada fa'il zahir. Kecualilah kalau ada mubtada sebelum dia ada cerita tentang siapa dia tu. Lanjutan belakang tu, ia tu merujuk kepada cerita yang depan tu. Tapi sekarang ni baru. Falamma ja'a, telah datang ia. Ia siapa ni? Hum, dhamir sebelah fi'il automatik akan jadi maf'ul bih. Akan mereka. Ma isim mausul. Ini ma ni jadi fa'il dia. Walaupun tak ada baris dhammah di ujung. Mardhamah isim ma ni adalah isim yang mabni. Mabni lagi Ustaz sebut. Isim mabni ni isim yang baris akhir dia atau huruf akhir dia tak berubah, tetap dia. Tak ada terpengaruh dengan kesan-kesan ataupun awamil atau faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah. Ini isim mabni. Lalu kalau dimasuki huruf jar ma, bima, tetap ma juga, tak ada bimi, tak ada. Baris akhir tetap tak berubah. Ada setengah-setengah isim baris akhir boleh berubah. Contohnya Allahu, masuk huruf jar, minallahi. Berubah barisnya. Mu'minuna, ada waw nun di hujung. Masuk huruf jar. Bimu'minina, berubah hurufnya. Ada setengah kalimah, hurufnya berubah. Ataupun ada setengah kalimah, barisnya berubah, harakatnya berubah. Yang berubah tu kita namakan mu'rab. Isim-isim yang mu'rab.
Ataupun fi'il mudhari' yang mu'rab, berubah baris atau berubah huruf. Tapi yang tak berubah, kita panggil mabni. Itu sikit mukadimah tu. Tadi Ustaz kata tak nak terang. Akhirnya tergoda juga. Terpaksa. Rezeki. Tak macam mana. Dan ni lebih, biar proper ada nota sikit. Kuatan okey. Molek dah. Okey. Alhamdulillah. Suara okey. Ustaz Tarmizi okey. Lewat hari ni Ustaz. Tak apa. Ustaz molek dah. Ustaz dah okey dah. Okey. Tengok. Sampai ma saja. Ma arafu. Ma tu dia punya fa'il zahir. Walaupun tak ada baris dhammah. Tetap ma tu fa'il. Maka pada terjemahan tambah oleh, jangan lupa. Maka manakala telah datang akan mereka. Ia dah tak payah lagi sebab dah ada fa'il zahir. Maka manakala telah datang akan mereka oleh apa yang arafu, telah kenal, fi'il madhi, telah arif, fi'il madhi, oleh mereka, fa'il. Full stop. Satu jumlah lagi. Kenapa Ustaz? Tadi dah berhenti sampai ma. Kenapa arafu? Satu jumlah lagi. Tolong beritahu kenapa arafu ni? Jumlah apa ni? Tolong komen sekarang. Ada 70 orang ni. 71 meningkat. Tolong komen. 72 lagi bertambah. Tolong komen. Arafu ni jumlah apa ni? Mabni, kebal. Masya Allah. Umi. Ya, mabni, kebal apa? Apa yang kebalnya? Nak tahu kebal? Apa kebal dia? Kak Zah. Apa khabar Kak Zah? Lama tak buat kelas kain dapur Kak Zah. Silah mausul. Masya Allah. Ahsanta. Oh, ni pejuang kita ni. Jo Maladi. Ahsanta. Silah mausul. Arafu. Fi'il madhi. Fi'il dan fa'il. Masya Allah. Kak Faridah Dul. Masya Allah. Silah mausul. Ya. Silah mausul. Arafu. Itu silah mausul. Full stop. Sampai sini. Baru sempurna jumlah fi'liyah. Atau juga kita panggil jumlah syarat. Seluruh jumlah fi'liyah itu menjadi jumlah syarat. Sebab ayat tersebut bermula dengan lamma manakala. Adatu syarti. Maka manakala telah datang akan mereka oleh apa yang telah kenal oleh mereka. Kama. Intonasi suara kena main. Kafaru bih. Kafaru bih. Satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il dan ada murakab jari. Jumlah fi'liyah. Ya, Masya Allah. Bertalu-talu. Delay semua. Kebal tak ubah. Apa yang tak ubah Umi? Tanya Umi. Saya nak tanya Umi ni. Umi kata kebal ni. Apa yang kebal? Tak berubah. Apa yang tak berubah? Jawab Mi. Jawab. Jangan tak jawab. Sampai beres. Saya nak selesaikan soalan Umi tadi. Isim yang mabni, isim yang kebal. Kebal apa? Kebal yang tak berubah. Kebal tak berubah. Tak jelas lagi. Saya nak jelaskan lagi. Jelas lagi ni Umi. Apa yang kebal ni? Apa yang tak ubah ni? Mabni. Ya, Puan Zarina, isim mabni. Apa? Umi kata kebal. Ataupun tak berubah. Apa yang tak berubah? Tu tak jelas tu. Saya nak definisi lebih lagi. Ni dah tanya ni, kena jawab ni. Tolong jawab sekarang juga. Saya kembali pada kafaru. Jumlah jawab syarat. Fi'il. Fi'il telah ingkar. Ustaz duk tunggu-tunggu dulu, rupanya dah on. Terlupa kau berapa Ustaz? Allah, Umi Hajah. Umi Farida. Hajah Umi Farida, ya. Kita start 7.30 dah. Selalu saya cuba usahakan untuk sampai, untuk mulakan kelas 7.30. Alhamdulillah, ini dapat juga 7.30. Walaupun perjalanan tu cuba berdebar-debar je untuk sampai ke sawah ni. Alhamdulillah. Kita saya akan usahakan untuk 7.30 saya on kelas. Walau bagaimanapun 7.30. Sebelum 7.30 biasa saya akan saya perkenalkan tentang apa? Testimoni student-student saya dulu. Untuk merangsangkan emosi anda supaya anda juga akan menyusul nanti. Dan memang itu harapan saya. Semua yang ada 74 orang yang menonton ini, dan insyaAllah yang ada tambahan lagi yang
tak berkesempatan untuk menonton, yang belajar dengan saya nak pastikan bahawa anda juga mampu menterjemah sebagaimana yang saya contohkan. Ini harapan saya. Dan bukan satu yang mustahil. Bukan satu yang mustahil. Bagi saya, dia bukan mustahil. Saya pernah jumpa budak autism boleh buat. Autism boleh buat. Saya pernah lahirkan anak-anak autism. Saya pernah jumpa orang tua. Pernah orang muda. Anak-anak muda lagi pula lah. Bukan masalah. Saya pernah mengajar 500 student untuk sekolah sains. Sekolah sains Sultan Haji Ahmad Shah. 500 student. Hanya pada kuliah maghrib saja. Masya Allah. Tapi budak cerdik. Tak susah mengajar orang cerdik. Senang je mengajar orang pandai ni. Anak-anak pandai ni, Masya Allah, senang mengajar. Mereka cerdik. Kita cakap sikit je, dia terus dah faham. Apatah lagi dengan contoh-contoh, dengan penjelasan yang kemas. Saya yakin lebih lagi boleh. Saya ini Allah aturkan hidup saya mengajar orang-orang yang lemah dulu. Sebab saya pernah suarakan, ini sedikit perkongsian, saya pernah suarakan kepada Ustaz Hashim rahimahullah. Ustaz, saya teringinlah Ustaz nak mengajar budak-budak pandai Ustaz. Saya teringin nak pandai orang pandai. Saya ni mengajar mula-mula budak-budak kecil dulu. Masa awal saya mengajar dulu. Kemudian saya mengajar saudara baru. Saya mengajar orang Cina, orang India. Bila lah nak mengajar orang pandai? Sebab terasa mengajar orang pandai ni, maksud macam banyak benda yang kita boleh kongsikan. Kita nak cepat sangat. Nak tahu apa yang Ustaz Hashim nasihat kepada saya. Yang nasihat tu saya tak pernah lupa. Saya ingat sampai ke hari ini. Nak tak? Kalau nak, saya nak ceritakan. Lamalah tunggu. Nak bagi. Tolong bagi like sekejap. Tengok setuju ke tak setuju. Nak tak saya ceritakan? Okey, untuk jimatkan masa saya jawab terus. Baik, Ustaz Hashim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda menjadi seorang rasul, ketika umur 40 tahun, baginda menjadi pemimpin gerombolan kambing. Selepas 40 tahun baru jadi pemimpin dunia. Jadi rujukan seluruh dunia. Selepas 40 tahun, baru baginda dilantik menjadi rasul dan menyampaikan syariat. Selepas 23 tahun, baru selesai tugas baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi mula-mula dia jadi pemimpin kambing dulu. Baru banyak like. Masya Allah. Rasulullah SAW sebelum layaknya Allah letakkan dia jadi pemimpin kambing, jadi pengembala kambing. Selepas proses peredaran masa berlalu, Allah ubah hidup baginda sampailah menjadi pemimpin dunia. Barulah saya dapat pelajaran bahawa jangan paksa pada takdir Allah. Apa yang Allah tetapkan, kita ikut flow yang Allah tetapkan. Sampai masa ni Allah akan anugerahkan. Sampai masanya anda mula belajar. Sampai masanya anda akan mengajar. Jangan terlalu gairah untuk nak berbuat sesuatu, insyaAllah. Tapi bukan makna saya kata anda tak boleh mengajar. InsyaAllah boleh mengajar. Sampailah jangan mengajar yang tinggi-tinggi. Mengajar yang rendah-rendah. Alif di pangkal, sebut aku, nun pun kami, surah Fatihah, okay, boleh ajar. Jumlah fi'liyah, jumlah syarat, jawab syarat tu nanti dulu. Mabni murab tu nanti dulu. Boleh. Sampai masa ni Allah akan memberkahkan. Bila saya dengar nasihat Ustaz Hashim kata, gitu rupanya. Jadi saya akur. Alhamdulillah, itu sebagai jawapan yang menyenangkan. Jawapan yang mendamaikan saya. Selesai. Tak semestinya kita jangan sangka kita dah pandai, kita belum pandai lagi. Allah atur kita rupanya saya kena belajar lagi, belajar dan terus belajar. Akhirnya sekarang pun masih lagi belajar, masih lagi insya-Allah. Dan saya menantikan teguran, komen-komen daripada anda sekiranya apa-apa yang saya kongsikan ini ada tak kena. Mohon share atau tegur, sama ada tak mahu pada secara dalam
live ni ataupun boleh PM saya. Masuk sama ada WhatsApp ataupun PM saya melalui Messenger. Okey, kembali pada perbincangan kita. Kafaru bih, telah ingkar oleh mereka dengannya. Ya, insya-Allah hadirin semua, teman-teman yang dikasihi sekalian, teruskan belajar, teruskan usaha, jangan pernah putus asa. InsyaAllah sampai masa dia, anda akan Allah mudahkan, Allah anugerahkan. Jadi kesimpulan yang saya nak terangkan, untuk mengajar, InsyaAllah kalau orang pandai ni tak sulit. Mengajar orang pandai ni tak mencabar, senang je. Tapi yang mencabar, menjadi cabaran dalam hidup saya bila mengajar orang yang sulit untuk faham. Dan bila berjaya, bila berubah, alhamdulillah, satu kepuasan dalam dunia mengajar ni. Baik, teruskan. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka kutukan Allah atas orang-orang yang ingkar. Satu jumlah ismiyah. Maka la'natullah, mudhaf ilaih, la'natu, kutukan. Laknat Allah, kita pun sebut laknat juga. Kutukan Allah, laknat Allah 'alal kafirin, atas orang-orang yang ingkar. Ini kalau khabar dalam bentuk murakab jari ni, Ustaz, macam mana Ustaz ni? Ada ketika kadang-kadang saya terjemahkan tambah adalah, ada ketika juga saya terjemahkan tambah ada. Pada khabar dalam bentuk murakab jari. Kalau menunjukkan tempat, contohnya ana fil masjid. Ana mubtada, fil masjid tu khabar. Kalau khabar dalam bentuk murakab jari tapi menunjukkan tempat, saya tambah ada. Ana fil masjid, saya ada di masjid. Tambah ada. Tapi kalau bukan masjid, selain tempat, tambah adalah. Tambahkan adalah. Okey. InsyaAllah kita berjumpa banyak kali nanti. Boleh. Tak nak tambah adalah, tak nak tambah ada pun tak apa, tak kisah. Ini bukan satu ketetapan. Masih lagi dalam eksperimen. Setakat ni itu yang saya cuba usahakan. Kalau menunjukkan tempat, tambah ada. Kalau selain daripada tempat, tambah adalah. Okey. Kalau tak nak tambah ada, tak nak tambah adalah pun tak apa. Dan maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar. Okey, tak apa. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar. Laknatullahi. Kenapa Allahi? Tak nak Allah atau Allahu? Sebab Allah isim yang mu'rab. Umi dah sebut belum? Dah jawab belum, Umi? Umi dah jawab belum soalan saya tadi? Apa makna kebal, Umi? Kebal tak ubah. Umi tak jawab lagi, Umi ke? Ya, baris. Mabni, baris tak berubah. Boleh jadi, okey. Baris tak berubah. Baris tak berubah. Mabni, baris tak berubah. Tidak berubah baris. Baris tak berubah. Baris tak berubah. Baris tak berubah. Tetap tak berubah. Sama. Nak. Saya tu dulu tak baca. Banyak dah bawah dah. Nak. Oh, banyak nak. Subhanallah. Okey. InsyaAllah. Background nanti. InsyaAllah memanglah sawah tu tinggal. InsyaAllah. Kasihan Kak Umi. Cuba jawab. Kasihan Umi. Dah jawab. Baris tak berubah. Siapa jawab baris tak berubah, saya bagi 50 markah saja. Sebab kalau baris berubah hanya terhad pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim saja. Habis macam mana dengan jamak muzakkar salim? Kafiruna jadi kafirina. Apa yang berubah? Baris tak berubah pun. Fala'natullahi 'alal kafirin. Kenapa tak nak kafirini? Ala huruf jar. Adakah kafirina ini isim mabni? Saya berkata baris berubah hanya jawapan untuk isim mufrad, jamak taksir dengan jamak muannas salim saja. Tapi macam mana dengan jamak muzakkar salim? Macam mana dengan isim musanna? Macam mana dengan asmaul khamsah? Isim ni pun mu'rab juga. Tapi baris dia tak berubah. Isim yang mabni adalah isim yang baris akhir atau huruf akhir
berubah. Dengar baik-baik. Isim mabni adalah isim yang baris akhir atau huruf akhir berubah. Dan dia berubah atas sebab-sebab yang ada pengaruh kepada ilmu tata bahasa. Ada sebab-sebab tertentu. Ada faktor-faktor yang menyebabkan berubah. Sama ada dia jadi fa'il ke, atau dia jadi maf'ul bi, dia kena berubah. Atau dia jadi majrur ke, atau dia jadi khabar ke, khabar kana ke, atau jadi isim inna ke. Perubahan-perubahan inilah yang menyebabkan harakat berubah ataupun hurufnya berubah. Boleh jelas? Nampak kayu je. Kayu. Nampak kayu je. Oh, dah cerah. Cuaca dah cerah sekarang ni. Memanglah. Okey, saya tekan ni pula. Okey tak? Saya tukar sini. Okey. Oh. Nampak gaya. Skor apa? Oh, kat pukul 9. Tak apalah. Inilah nama. Buat kat kampung. Kita tak ada studio kita. Kita buat sini. Mana? Okey, boleh jelas? Okey tak? Oh, cuaca dah mula. Matahari dah mula meninggi. Dan tempat tadi dah okey, Ustaz? Okey. Kalau tempat tadi dah okey, saya kembali ke pengajaran. Ni okey. Alright. Baik. Kita pun tak banyak lagi. Jadi, kembali kepada isim yang murab. Isim yang murab adalah isim yang baris akhir atau huruf akhirnya berubah atas faktor-faktor tertentu. Masya Allah. Nur Fariza Samsudin punya nota ni saya pinjam baca. Betul. Isim yang mabni adalah isim yang baris akhir atau huruf akhirnya berubah kerana faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah. Okey. Isim mabni berubah bila ada isim yang baris akhir atau huruf akhirnya. Isim mabni adalah isim yang baris akhir, bukan isim mabni berubah. Ya. Isim yang baris akhir atau huruf akhirnya berubah. Okey. Itu yang saya gunakan istilah tu. Dan berubah kenapa? Kerana ada sebab-sebab tata bahasa. Okey, kerana faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah. Sama ada bila kedudukan isim tu sebagai isim inna contohnya. Asalnya Allahu. Maksud inna, innallaha. Asalnya al-mu'minuna. Maksud inna, innal mu'minina. Hurufnya berubah ataupun barisnya berubah. Tapi lawan mu'rab, isim yang mabni, isim yang tetap tak berubah. Isim yang baris akhir atau huruf akhirnya tak berubah, tetap. Lawan mabni, mu'rab. Lawan mabni adalah mu'rab, baris akhirnya berubah. Saya ulang sekali lagi. Isim yang mabni, isim yang baris akhir atau huruf akhirnya tetap tak berubah. Tengok ni. Isim yang mabni adalah isim yang baris akhir atau huruf akhirnya tetap tak berubah. Sementara lawan mabni, mu'rab. Lawan mabni adalah isim yang mu'rab. Mu'rab bermakna baris akhir atau huruf akhirnya berubah. Kenapa dia berubah? Kerana ada faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah. Sama ada kedudukan dia sebagai isim inna ke, atau khabar kana ke, atau
fa'il ke atau maf'ul bih ke atau sebab-sebab lain. Dan sebab-sebab itu yang akan kita pelajari nanti. InsyaAllah. Sebab-sebab itu yang akan kita sama-sama pelajari nanti. InsyaAllah. Boleh penjelasan saya? Harap faham? Boleh faham sekat ni? Sekarang jam menunjukkan 8.40. Berarti ada 20 minit. Boleh saya habiskan satu ayat ni? Boleh ke sekat ni? Tolong bagi respon. Kalau tak apa jelas, jangan susah hati. Ya, kalau tak jelas, jangan susah hati. Sebab ada panjang lagi masa kita. Belum sampai masa saya nak ceritakan. Kalau saya nak cerita pun saja ini sebagai mukadimah saja. Nanti kita buka kitab dia, kita buat rujukan, kita buat nota sikit, kan? Kita share dalam bentuk PDF. Saya share dalam grup Facebook, insyaAllah. Kepada pelajar-pelajar yang senior, pelajar yang bulan Ramadan. Tapi bagi pelajar yang baru, jangan susah hati. Yang baru, jangan susah hati. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Dan saya jangka Isnin Selasa ni kita akan mula. Saya akan buat kerja-kerja akhir ni. Kesempatan yang lapang nanti saya akan buat. Untuk setting sikit lagi kerja. InsyaAllah. Nota-nota semua saya dah berikan kepada pelajar baru. Sila study tentang video yang saya dah sharekan tu dalam grup masing-masing. InsyaAllah satu hari nanti satu Zulkaidah kita akan mulakan. InsyaAllah, okey. Kepada jadi tim saya, insyaAllah pun saya akan buat grup nanti. Ini tim juga saya akan jelaskan nanti, insyaAllah. Baik, kepada pelajar yang senior, pelajar yang kita mula belajar awal Ramadan tadi, inilah. Soal mabni mu'rab kita akan bincang nanti kemudian. Okey. Baik, saya baca sikit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Andai kata saya laju, insya-Allah saya akan repeat semula pada sesi yang akan datang. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum. Satu jumlah. Bi'sa, seburuk-buruk. Isim atau fi'il? Bi'sa, soalan saya. Bi'sa, seburuk-buruk. Tolong jawab. Bi'sa, seburuk-buruk. Sejahat-jahat boleh, seburuk-buruk boleh. Bi'sa. Isim atau fa'il? Ma apa yang? Tolong jawab soalan saya. Isim mabni, isim yang baris akhir atau huruf akhirnya tidak berubah. Masya Allah. Mahani Yaakob. Betul. Tidak berubah atas apa faktor pun. Masya Allah. Ahsanti. Betul. Baris akhir atau huruf akhir yang tak berubah. Beku, nak sebeku ke? Ataupun tak berubah ke? Apa yang tak berubah? Baris akhir atau huruf akhirnya. Tak terpengaruh pun. Tak terkesan pun. Itu istilah saya guna pakai. Kenyataan Nur Hafizah Zabiah rasanya keliru. Saya ulang sekali lagi. Kenyataan Puan Mahani, isim yang mabni adalah isim baris akhir atau huruf akhirnya tak terkesan, tak berubah, beku, kebal, tak berubah. Atas apa juga faktor. Ya, betul. Terima kasih Puan Mahani Yaakob. Fi'il madhi jamid. Masya Allah. Ustazah Esah. Isim sebab tak ada fa'il. Betul. Isim. Ini fi'il ni. Ini fi'il nama dia. Fi'il. Sebagaimana Ustazah Esah di fi'il madhi jamid. Ini adalah isim yang fi'il zam nama dia. Masya Allah. Fi'il zam. Semua kata isim. Kenyataan Mahani okey. Tak apa, kita berkongsi, okey. Jangan kata kita merendahkan antara satu sama lain. Kadang-kadang saya sendiri pun ada silap. Kadang saya terlepas pandang, aku salah cakap tadi. Ada teman-teman yang kemarin ada hajah daripada Penang saya. Hajah apa? Wan Nadia, ya. Hajah Wan Nadia ada bagi komen. Ustaz ada silap ni, betul. Jadi kadang-kadang kita ada subkulisan. Ada yang terlepas pandang, terlepas kata, itu adat biasa. Jadi tidak ada istilah merendahkan atau menyalahkan. Fi'il madhi jamid. Ya, Kak Tun kata fi'il madhi jamid betul juga, dan saya istilahkan ini fi'il zam nama dia. Fi'il bentuk celaan. Lawan pada fi'il zam, fi'il madah. Fi'il madah fi'il bentuk pujian. Dalam Quran kita jumpa fi'il zam ni bi'sa ataupun sa'a.
Bi'sa, seburuk-buruk. Sa'a, sejahat-jahat. Itu kita terjemah. Fi'il zam. Okey. Dia fi'il madhi jamid. Apa itu jamid? InsyaAllah kita bincangkan kat tuan Ustazah Isa, insyaAllah. Di jamid tu dia boleh tak boleh bertukar madhi, tak boleh tukar mudhari'. Madhi tak boleh tukar mudhari'. Dia madhi je ada. Jamid, jumud, dia beku. Okey. Fi'il madhi, jamid. Macam laisa pun termasuk fi'il jamid. Tapi yang saya nak lebih khusus lagi, bi'sa ni fi'il zam, fi'il bentuk celaan. Lawan fi'il zam, fi'il madah. Nikmah, antaranya wa ni'man nasir, sebaik-baik. Ke dalam terjemahan kita, seburuk-buruk atau sebaik-baiknya. Kalau seburuk-buruk, sejahat-jahat, itu fi'il zam tu. Kalau sebaik-baik, itu fi'il madah. Fi'il zam atau fi'il madah. Seburuk-buruk ma, apa yang isi mausul. Okay. Tinggalkan. Fi'il zam, fi'il madah. Okay? InsyaAllah akan datang kita akan jumpa. Banyak kali jumpa. Jangan susah hati. Banyak sangatlah ustaz ni istilah. Dah ada laju, makin nak ujung, makin laju. Macam-macam lah. Tak apa. Bukan makna saya ini ajar, lepas tu saya tak nak ajar lagi. Saya akan ajar, insyaAllah. Saya akan jumpa kita sebut. Style harfiah inilah. Kita akan jumpa, kita cerita. Faham, Alhamdulillah. Tak faham, kita abaikan. InsyaAllah akan datang, akan muncul lagi. Akan bermunculan, muncul. Banyak lagi akan muncul. Kita satu juzuk pun tak selesai lagi. Ada 29 juzuk lagi. Satu surah pun tak selesai. Ada 113 surah lagi yang menyusul. 12, sekitar 114. Surah Fatihah satu, surah Baqarah ada sedang dalam perjalanan. Ada 112 surah lagi, banyak lagi. Banyak sangat. InsyaAllah kita akan ulang. Jangan susah hati. Sistem harfiah ni, sistem yang berulang-ulang. Baik. Bi sama seburuk-buruk ma, apa yang isi mausul? Ishtarau bihi anfusahum, silah mausul. Ishtarau bihi anfusahum, jumlah fi'liyah menjadi silah mausul. Telah membeli ke menjual ni. Ishtarau asalnya telah membeli oleh mereka. Tapi ada huruf jar, bi. Bertukar menjadi telah menjual oleh mereka. Anfusa, akan diri-diri mereka. Anfusa, akan diri-diri mereka. Ini jamak taksir. Akan diri-diri mereka. Dan di mudhaf. Hum mudhaf lain. Jumlah fi'liyah ni, ada fi'il, Ishtarau, ada fa'il, waw jama'ah, ada murakab jari. Bihi, ada murakab idhafi, anfusahum. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Peranan jumlah fi'liyah ni menjadi silah mausul kepada ma. Seburuk-buruk apa yang telah menjual oleh mereka dengannya akan diri-diri mereka. Ayakfuru bima. Ayakfuru bima. Bahawa mereka engkar dengan apa yang. Yakfuru fi'il. Mudhari'. Ya huruf mudhari'. Kaf fa fi'il. Fa ain fi'il. Ra lam fi'il. Waw jama'ah. Itu dhamir. Menjadi fa'il pada yakfuru. Fi'il dah ada. Fa'il dah ada. Bima murakab jari. Bima murakab jari. Dengan apa yang? Fi'il zam. Fi'il bentuk celaan. Bi'sa sa'a. Fi'il madah. Fi'il bentuk pujian. Masya Allah. Ahsanti. Puan Mahani Yaakob Ki cikgu ni. Puan Mahani. Teacher ke? Tak apa. Puan Nur Fariza. Tak apa. Silap tu biasa. Itu penting belajar. Tapi kalau dah mengajar, kurangkan silap. Kurangkan silap. Tapi tetap silap nama manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam tu salah. Kullu khata'i tawwabun. Setiap yang bersalah tu bertaubat. Kembali. Ustaz kata silap tu bagus. Ya. Alhamdulillah. Baik. Belajar. Memang inilah pas kita belajar ni. Mana yang Allah jadikan semuanya ada kebaikan. Tetap ada kebaikan. Wa ma khalaqta hadza batila. Tidak Allah ciptakan satu sia-sia. Semuanya bagus belaka. Okay. Ketika kita ambil positif, kita kena ada positif dengan takdir Allah. Kalau kita ada positif, lepas itu kita kena sebut Alhamdulillah. Allah ajarkan sebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Puji semua milik Allah. Allah bagi nikmat, kena puji. Allah bagi musibah pun kena puji. Kenapa kena puji? Kena cari nikmat. Dia punya fadilah, kelebihan-kelebihan dia. Alhamdulillah. Kita kena positif. Kalau kita negatif, kita akan down. Terlalu negatif sangat tak boleh. Terlalu positif sangat pun tak boleh. Kena ada balance. Ummatan wasatan. Pertengahan. Okay. Baik. Kembali kepada perbincangan kita. Bima anzalallahu baghyan. Anzalallahu baghyan. Masya Allah. Alhamdulillah. Anzalallahu baghyan. Jumlah fi'lah. Ada fi'il.
telah menurunkan fi'il madhi oleh ia dhamir mustatir jawazan. Telah menurunkan oleh ia. Berarti ada fa'il. Mana fa'il dia? Allahu tu Allah tu fa'il. Allah tu fa'il dia. Fa'il zahir. Maka pada terjemahan telah menurunkan oleh Allah bagian kerana dengki. Kerana ni kali pertama, kali kedua kita jumpa. Tambahan kerana bukan saja-saja. Mula-mula belajar dulu, kita namakan dia isim tu. Bila tambah kerana, isim. Bila tambah iaitu, isim. Bila tambah akan, isim. Bila tambah oleh, isim. Bila tambah orang-orang yang, isim. Bila tambah sebagai, selaku, secara, itu semua tambahan-tambahan hanya berlaku pada isim. Itu dulu. Level sekarang, bila kita tambah kerana, dia bermakna maf'ulun min ajlihi. Maf'ul min ajlih. Maf'ul kerana namanya. Maf'ul kerana. Ada satu jenis maf'ul. Biasa kita jumpa maf'ul bih je. Ada 5 jenis maf'ul. Yang maf'ul yang paling banyak sekali, yang paling popular, maf'ulun bih. Ini maf'ul min ajlih nama dia. Maf'ul kerana nama. Maf'ul kerana biasa pada terjemahan tambah kerana. Sebelum ni hazarul maut, kerana takut mati. Ini bagian, kerana dengki. Bagian mana dengki? Tambah kerana. Apa tanda dia? Baris akhir baris fathah. Untuk menjadi maf'ul min ajli, baris akhir baris fathah. Maf'ul li ajli pun boleh juga. Maf'ul min atau daripada li bagi. Bagi ajli, kerananya. Bagi kerana. Untuk kerananya. Sebab kerananya. Maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli. Boleh. Kembali pada bagian maf'ul. Ada maf'ul bih, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ahu. Dah 3 dah. Maf'ul keempat, maf'ul fihi. Dan yang kelima, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul min ajli tak banyak. Maf'ul ma'ahu pun tak banyak. Yang paling banyak maf'ul bih, maf'ul fih dan maf'ul mutlak. Di 3 maf'ul ni paling banyak sekali kita jumpa. Yang teratas sekali maf'ul bihi. Macam mana nak terjemah maf'ul bih? Akan. Jadi sini jangan tambah. Kenapa? Telah menurunkan oleh Allah akan dengki. Itu tak. Kerana dengki. Kerana dengki. An bahawa huruf yunazzila. Ia menurunkan. Fi'il mudhari'. 4 huruf. Ada huruf mudhari' ya. Huruf mudhari' ataupun tanda mudhari'. Ya tu huruf mudhari' atau tanda mudhari'. Bukan baris dhammah tu tanda. Ada huruf mudhari', ya tu tanda mudhari' boleh guna istilah ataupun tanda mudhari'. Baris dhammah tu membezakan dengan antara 3 huruf dengan 4 huruf tu. Yang membezakan antara 3 huruf dengan 4 huruf. Kalau 3 huruf, ya tu baris fathah. Huruf mudhari' baris fathah. Kalau 4 huruf, baris dhammah. Tapi kadang-kadang macam mana? Majhul pun Ustaz. Majhul pun baris dhammah juga. Majhul untuk fi'il mudhari'. Majhul untuk fi'il mudhari', ain fi'il dia. Apa itu ain fi'il? Huruf zaid tu. Baris fathah atau baris kasrah? Kalau baris fathah, yes, confirm fi'il majhul. Fi'il mudhari' majhul. Tapi kalau tidak baris fathah, baris kasrah, confirm 4 huruf. Yunazzila, ia menurunkan. Yes, confirm 4 huruf. Kalau yunazzala, fi'il mudhari' majhul. Ia diturunkan. Ini fi'il, ain fi'il baris kasrah. Itu penting. Kena kenal fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Bahawa ia menurunkan. Ada fi'il mudhari'. Dalam fi'il mudhari' tersebut ada dhamir mustatir jawazan. Dia. Dhamir huwa. Atau dhamir hiya, kita tak kisah. Tapi dia tergantung pada fa'il dia. Kalau fa'il zahir dia muzakkar, kena dhamir huwa. Kalau fa'il zahir dia mu'annas, dhamir mustatir, dhamir hiya. Sekarang dhamir huwa. Tengok fa'il zahir ada atau tidak? Allahu. Oleh Allah. Allahu, oleh Allah. Allahu, oleh Allah. Bahawa ia menurunkan oleh Allah min fadlihi, daripada kurniaannya. Min fadlihi, daripada kurniaannya. Ada fi'il, ada fa'il, ada murakab jari, min fadli. Ada murakab idhafi, fadlihi. Murakab idhafi. Ada ala man, atas orang yang. Ada murakab jari. Man isim mausul. Man isim mausul. Biasa kita jumpa ma apa yang. Bentuk am isim mausul. Ma apa yang untuk li ghairi akil. Ni man untuk orang yang lil akil.
untuk yang berakal. Atas orang yang isim mausul yasha'u silah mausul. Orang yang yasha' ia kendaki. Ada fi'il dan ada fa'il. Ada fi'il dan ada fa'il. Ada dhamir mustatir jawazan. Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Tak perlu ada fa'il zahir sebab dia di sini merujuk pada Allah. Yang ia kendaki. Ia tu adalah fa'il dia. Dhamir mustatir tu. Jawazan dia menjadi fa'il. Atas orang yang ia kendaki. Min ibadihi daripada hamba-hambanya. Min ibadihi daripada hamba-hambanya. Maknanya min fadlihi min ibadi murakab jari. Min ibadi murakab jari. Ibadihi murakab idhafi. Min ibadi muta'alliq. Ini muta'alliqah ni kepada apa? Kepada yunazzila. Dia kembali kepada dia menurunkan. Allah turunkan daripada kegunaannya, daripada kalangan hamba-hambanya. Hamba yang macam mana? Hamba yang dia. Siapa yang ia kendaki? Seorang yang ia kendaki daripada kalangan hamba-hambanya. Okay. Dia kembali kepada muta'alliqah ni kepada fa'il. Yunazzila. Bukan pada yasha'. Yasha' sila mausul pada yasha' saja. Fi'il dan fa'il saja. Itu saja sila mausul. Bagi man atas orang yang ia kendaki daripada hamba-hambanya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka telah kembali fa'il oleh mereka fa'il bi ghadabin murakab jari. Dengan kemurkaan. Ala ghadabin atas kemurkaan. Asal ghadabun. Gara-gara huruf jar. Ghadabun berubah jadi ghadabin. Harakatnya berubah. Ini kalau isim mufrad, jamak taksir dengan jamak muannas salim saya berubah. Tapi tidak pada jamak muzakkar salim. Huruf yang berubah. Jadi isim yang mu'rab ini. Ini isim yang mu'rab adalah isim yang baris akhir atau huruf akhirnya berubah. Baris akhir atau huruf akhirnya berubah. Itu isim yang mu'rab. Isim yang mabni, isim yang baris akhir atau huruf akhirnya tetap. Berubah atau tak berubahnya tergantung kepada faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah. Kedudukan dia dalam satu ayat, satu jumlah. Okey? Itu isim yang mabni. InsyaAllah kita pelajari nanti. Baik. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka telah kembali oleh mereka atas kemurkaan. Dengan kemurkaan atas kemurkaan. Walil kafirina. Dan bagi orang-orang yang engkar. Asal kafiruna. Berubah jadi kafirin. Huruf akhirnya berubah. Kafirina. Kenapa berubah? Karena gara-gara huruf jar. Li. Bagi. Azabun muhinun. Ada, jangan lupa tambah ada jumlah ismiyah yang bermula dengan murakab jari. Lil kafirin. Maka azabun itu kita panggil mubtada' muakhar. Tambahan ada, kita panggil mubtada' muakhar. Azabun muhinun, yang menghinakan. Sifat bagi azabun. Azabun muhin murakab tausifi. Murakab tausifi. Itu sifat dan mausuf. Okey, selesai. Dan bagi orang-orang yang ingkar, ada siksa yang menghinakan. Bagi orang kafir, ada siksa yang menghinakan. Allahu a'lam bishawab. Jam berapa sekarang? 8.50. Ngam-ngam, insyaAllah. Alhamdulillah. Sudah menunjukkan hampir jam 9 pagi. Selesai sudah perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah. Saya pun dah berpeluh dah. Dah kena panas dah. Dah sampai masa untuk saya beredar. Tukar. Mak saya dah tunggu. Tak apa. Mak nak tengok anak dia mengajar. Okey, sekali lagi. Belanja. Gambar-gambar kenangan. Hari ni saya nak balik Johor. Saya nak balik ke Johor Bahru. Mungkin dalam sehari dua lagi nanti. Mungkin hari Ahad saya buat cek live. Saya cari kawasan-kawasan mana yang boleh saya buat live. Ini kawasan Negeri Melaka. Ini kawasan Negeri Melaka. Sempadan dengan Negeri Johor. Sebelah kanan saya ni, yang anda lihat ni, ada kebun kelapa sawit. Sebelah kelapa sawit ni, sungai. Sungai Kesang yang memisahkan antara Negeri Johor dan Negeri Melaka. Sungai itu adalah garis sempadan yang memisahkan Negeri Johor dan Negeri Melaka. Dan sebelum ada kelapa sawit ni dulu, adalah lot tanah kerajaan, sungai punya, bibir sungai sebenarnya.
Tak banyak. Ini memang kerajaan berikan ruang untuk mereka yang berminat untuk bercucuk tanam kelapa sawit. Tapi hak milik tanah kerajaan. Jadi sampai dulu tak ada kelapa sawit, sekarang dah besar dah. Anak saya dah tunggu tu, baby tu dah tunggu. Masya-Allah. Okey semua. Baik, saya rasa sampai sekat ni dulu. Nanti kita kat Johor pula nanti. InsyaAllah saya akan jumpa kat Johor. Dan saya akan maklum. Saya akan update maklumat terkini. So itu sajalah saya rasa. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita jumpa lagi nanti 2 hari lagi. Mungkin hari Ahad insyaAllah. Sebab saya Isnin saya nak balik ke Kuantan. Anak-anak pun ada urusan sekolah kan. Ada nak balik asrama, ada yang nak kena urusan pindah asrama, kena keluarkan pelajar-pelajar baru masuk, kena pindah duduk luar, sewa di luar. Yang di Terengganu, Aiman kena balik ke Terengganu sekejap, kena tengok dia punya, kena keluarkan barang-barang dia. So itu saja, insyaAllah kita akan jumpa nanti. Saya akan update. Terima kasih kepada semua yang tak pernah jemu dengan perkongsian yang saya kongsikan ini. Dan terima kasih juga kepada yang menegur, yang memberi komen-komen yang positif. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan sepanjang bersiaran tadi. Tahulah, maklumlah, tempat ni pun saya pun tak kemas malam. Saya sibuk pergi ziarah rumah kakak kan, sekali balik. So saya memang keadaan ini saya tunjukkan apa yang ada. Saya tak nak berbohong. Inilah rupa sawah kami, penuh dengan kelapa-kelapa yang dah mula tumbuh. Ala kulli hal, terima kasih semua. Semoga Allah jadikan usaha kita ini sebagai satu ibadah. Allah jadikan usaha kita bukan main-main, tapi satu yang ada nilai ilmu, nilai ibadah di sisi Allah SWT. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.